Baik, yang sahih di berita RTM, sahih dan berimbang. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita perdana edisi Isnin 27 Jun 2022. Saya Syahril Sarafuddin. Dan saya Larendra Fiona berkebaikan saudara. Saksikan paparan utama malam ini. BKM Fasa 2 diagih secara berperingkat bermula hari ini libatkan dana 1.74 bilion ringgit. Subsidi besar stabilkan harga barang, elak kadar inflasi melonjak lebihi 11%. Bantuan Keluarga Malaysia BKM Fasa 2 diagih secara berperingkat bermula hari ini. Bantuan tunai langsung itu melibatkan dana 1.74 bilion ringgit dengan memanfaatkan 8.6 juta penerima. Penerima merangkumi 4 juta isi rumah, 1.2 juta warga emas bujang atau tiada pasangan dan 3.4 juta individu bujang. Penerima boleh membuat semakan status pembayaran melalui portal BKM. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Utama Zafrul Tengku Abdul Aziz menjelaskan BKM merupakan bantuan tunai langsung tertinggi dalam sejarah. Ini melibatkan peningkatan bantuan sebanyak 120% sejak kaedah bantuan itu mula diperkenalkan. BKM Fasa 2 juga ditambah baik dengan bantuan tunai tambahan bernilai 630 juta ringgit. Had kelayakan turut diperluas kepada mereka yang berpendapatan bulanan RM5,000 ke bawah. Baik, unjuran subsidi sehingga hampir 80 bilion ringgit dibuat bagi menstabilkan harga barang dan mengelak kadar inflasi melonjak sehingga 11.4%. Jumlah subsidi terbesar dalam sejarah itu bakal mempengaruhi kedudukan kewangan negara. Namun, kebajikan rakyat kekal menjadi keutamaan. Masyarakat tidak perlu bimbang kerana langkah penjimatan sesuai dilaksana bagi memastikan kedudukan kewangan kekal kukuh. Ini termasuk mempertimbang penangguhan pelaksanaan projek mega. Setakat ini kita perlu lihatlah kalau kita tengok keadaan macam mana, ya. Jadi itu antara langkah-langkah yang boleh diambil, ya. Kita bukan kata kita buat putusan, ya. Ya, maka ya, untuk memastikan kedudukan kewangan kita kekal teguh, maka antara langkah-langkah yang boleh dikaji, boleh betul lah, antara langkah-langkah yang boleh dikaji oleh kerajaan ialah untuk mengadakan penyempatan dalam belanja mengurus dan belanja bangunan. Beliau berkata demikian selepas melancarkan Statistics Data Warehouse Stats DW 2.0 di Putrajaya. Ia adalah sistem pengurusan gudang data yang berperanan sebagai pusat simpanan data ekonomi dan sosial daripada pelbagai banci dan kaji selidik dilaksana Jabatan Perangkaan. Jawatan kuasa khas memerangi masalah beban berganda mal pemakanan dalam kalangan kanak-kanak mula bermesyuarat hari ini. Antara jadi fokus harga susu formula dan akses makanan berkhasiat untuk tumbesaran kanak-kanak. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin memperincikan selain KKM, jawatan kuasa turut dianggotai Kementerian Pendidikan, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat serta Kementerian Perpaduan Negara. Perbincangan berkaitan harga dan syur tertentu dikemuka supaya akses sumber makanan tumbesaran kanak-kanak dapat ditangani dengan lebih baik. Semua isu yang berkaitan dengan nutrisi ataupun isu pemakanan akan ditangani dalam jawatan kuasa ini, termasuklah penyediaan makanan dan juga akses kepada makanan yang mencukupi untuk kanak-kanak. Ini termasuklah juga kita memastikan ketersediaan dan akses harga makanan daripada sumber protein susu yang mampu milik.
21.8% daripada kanak-kanak di Malaysia berdepan masalah pembesaran tidak normal. Ia disasar turun kepada 8% menjelang tahun 2030. Kes positif COVID-19 di seluruh negara menunjukkan tren peningkatan pada Minggu Epidemiologi ke-25 berbanding sebelumnya. Berdasarkan data Pusat Penilaian COVID-19 CAC Fizikal, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah memperincikan terdapat peningkatan kes serta kedatangan pesakit selain menjalani pemantauan di rumah. Bagaimanapun, angka kes sembuh turut meningkat sebanyak 38% kepada 14,078 kes dalam tempoh tersebut. Kes baru juga naik 10.9% dengan majoriti peningkatan kes melibatkan kes import. Secara purata, kes aktif bagi setiap hari pada Minggu Epidemiologi ke-25 adalah 26,946 iaitu peningkatan 12.1% berbanding minggu sebelumnya. Kes kematian memfailkan penurunan dengan 13 kes kematian. Baik, perkembangan musim haji 2022. Selain menyediakan makan minum buat jemaah, perkhidmatan kafeteria berbayar turut disediakan tabung haji kepada jemaah haji Malaysia di Tanah Suci. Berbeza dengan kedai makan di luar, lokasi berkenaan menawarkan juadah dengan cita rasa tanah air. Kafeteria beroperasi di Maktab Penginapan Abraj Al-Janadriyah dan Land Premium. Pelbagai kuih-muih makanan berat, minuman dan barangan asas pembangkit selera ditawarkan. Kali ini kita ada membawa produk-produk terutamanya produk-produk daripada Malaysia untuk membantu usahawan-usahawan daripada Malaysia untuk mengembangkan produk-produk mereka di Tanah Suci ini. Selain itu, kafeteria ini juga kita sediakan makanan-makanan yang berasaskan daripada Malaysia. Contohnya nasi lemak, mi goreng, bihun, dan selain itu kita juga ada menyediakan air-air juga daripada Malaysia, contohnya teh tarik dan sebagainya. Kafeteria dibuka setiap hari bermula awal pagi sehingga 11 malam. Kita pun tahu kan barang mahal. Tak apa, okey dah. Tak apalah, bolehnya. Alhamdulillah lah ada ni. Alhamdulillah ada, senang. Kita pun senang. Turun tak payah pergi jauh-jauh kan. Cari kat sini ada, okey. Kat sini dia ada jual kicap. Anak saya tak boleh makan tanpa kicap. So bila ada kicap ni alhamdulillah. Mereka boleh makan dengan berselera. Syukurlah kita tak perlu keluar lagi. Balik sembahyang subuh kita dah ada kafe sini terus boleh sarapan. Memenuhilah selera rakyat Malaysia lah sebab kita dah biasa makan makanan dekat sana. Kalau rindu pun senang. Kat sini boleh pilih lah. Macam-macam ada. Kita sebulan suara pilih mutu masuk pertandingan bintang patriotik. Dua Ibu Pertiwi. Tu, jualan Kelaga Malaysia semua barang murah-murah. Anak termamuk habis belajar. Elok penuh ke Karnival Kejaya, jamin koja keluarga Malaysia. Pameran kementerian pun ada. Kalau berlatih tu, e-game sekarang ni kita punya. Mat pun bertanding suka rakyat. Ini semangat yang kita mahu. Atas, mau kita ke jelajah eksplorasi keluarga Malaysia Negeri Perak 1 hingga 3 Julai, 9 pagi hingga 6 petang. Seiring projek pendigitalan penyiaran nasional dalam mentransformasikan industri penyiaran negara, RTM kini bersiaran secara digital dengan liputan ke seluruh negara di saluran My Freeview. Saksikan program-program kegemaran anda dan nikmati kualiti gambar HD sejelas kristal. Serta alami sendiri kepelbagaian perkhidmatan TV dan radio interaktif. Terbaik 6 saluran TV dan 10 saluran radio RTM kini di My Freeview. RTM, teman setia anda. Kadar
dasar semalaman OPR diramal naik 50 mata asas. Sekiranya dilaksana, OPR bakal meningkat kepada 2.50%. Menurut M-Bank Research, perkara itu dijangka diputuskan pada mesyuarat dasar moneteri bulan hadapan. Ramalan dibuat firma penyelidikan itu berdasarkan keadaan semasa. Ia turut mengunjurkan inflasi keseluruhan negara berada antara 2.8% dan 3.0% tahun ini. Kempen #belanja di SME antara inisiatif terbaru Unify Business bagi merancangkan semula aktiviti perniagaan serta memacu pemulihan perusahaan kecil sederhana. Sempena sambutan Hari PKS Sedunia yang diraikan setiap 27 Jun, pelbagai aktiviti dianjurkan termasuk program Bual Bicara, jelajah keusahawanan serta cabaran media sosial yang menawarkan hadiah menarik kepada orang ramai. Julung kali diadakan kempen 10 hari yang bakal berakhir 30 Jun ini bertujuan mengiktiraf sumbangan PKS sebagai nadi ekonomi negara. Menerusi cabaran media sosial, orang ramai hanya perlu mengambil dan memaknai gambar PKS pilihan mereka dengan #belanja di SME. Penyertaan dengan caption paling kreatif dan menarik berpeluang memenangi hadiah utama percutian 3 hari 2 malam ke destinasi domestik selain peranti pintar dan baucer beli belah. Sama ada secara fizikal atau online, berbelanja di SME, ambil gambar dan letakkan #belanja di SME untuk sama-sama mempromosi barangan dan produk-produk mereka dan mungkin memenangi hadiah daripada Unify Business. Program Bual Bicara SMEs to SMEs bakal menjadi platform perkongsian bagi usahawan terpilih berkongsi pengalaman dalam usaha transformasi digital masing-masing. Manakala siri jelajah keusahawanan akan menekankan kepentingan pendigitalan kepada usahawan. Inisiatif bertepatan dengan peranan Unify Business sebagai penyedia digital pilihan bagi 400,000 PKS tempatan di seluruh negara. Antaranya adalah e-commerce hub yang mana para PMKS di luar sana boleh mengawal selia perniagaan mereka, perniagaan e-commerce mereka secara automatik. Dan kemudiannya kita ada cloud storage yang mana mereka boleh menyimpan data-data mereka di dalam satu tempat yang sangat-sangat selamat di dalam data center kita. Unify Business turut menawarkan penjimatan sehingga 50% bagi langganan penyelesaian digital di bawah inisiatif Geran Pendigitalan PKS. PKS yang layak juga boleh memohon geran padanan RM5,000 di bawah Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana bagi mengurangkan kos operasi dan meningkatkan produktiviti syarikat. RM23.6 juta nilai jualan diperoleh sepanjang Minggu Usahawan Negara 2022 yang berlangsung sejak Jumaat lalu. Program turut berjaya menghasilkan padanan perniagaan antara usahawan kecil dengan pasaraya besar tempatan. Menurut Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Tan Sri Noor Omar, program menarik kehadiran lebih 16,000 pengunjung. Jadi ini menunjukkan bahawa perkembangan penerimaan ekonomi setelah kita pulihkan kita endemik ini, saya lihat bahawa dalam bidang keusahawanan memainkan peranan penting untuk kita nak membangunkan ekonomi di dalam negara kita. Dan yang lebih penting lagi bagi saya ini juga yang cukup sejarah bila Grand Bazaar ni siap, kita lihat ini salah satu tempat yang memberikan peluang kepada usahawan kecil Bumi Putra yang dapat berniaga dalam mall. Beliau bercakap selepas pelancarannya di Ibu Negara.
Kementerian Sumber Manusia bersedia memperkasa 32 institusi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET di bawahnya termasuk Institut Latihan Perindustrian ILP. Keperluan itu bagi memastikannya dapat diguna pakai sepenuhnya dalam melahirkan lebih ramai pekerja berkemahiran. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Awang Hashim menjelaskan tiada keperluan untuk menambah institusi pengajian di bawah Jabatan Tenaga Manusia JTK ketika ini kerana jumlah yang sedia ada dilihat mampu menampung permintaan. Sekarang kita akan penuhkan dulu, kita akan pastikan ILP yang ada di bawah Kementerian Sumber Manusia, dan kita ada lagi institusi TVET yang di bawah 11 kementerian yang lain lagi. Jadi kita nak kena pastikan semua institusi TVET ini kita guna tenaga penuh di dalam sistem pembelajaran dan pendidikan TVET ini dulu. Beliau turut menambah tenaga kerja mahir akan menjadi aset penting yang dapat menyumbang kepada peningkatan produktiviti, inovasi dan pertumbuhan ekonomi negara. Kembali. Kerajaan memainkan peranan penting dalam memastikan rakyat tidak terkesan dengan isu sekuriti makanan negara. Namun ia perlulah disokong daripada pelbagai pihak dan masalah kekurangan sumber makanan dapat diatasi. Wartawan Hairon Afandi ada laporannya. Biarpun negara masih mempunyai bekalan makanan yang mencukupi, namun kerisauan kian terasa ke atas isu sekuriti makanan ketika ini. Bukan sahaja ia akan meningkatkan harga, malah kadar inflasi negara juga akan melonjak naik berikutan permintaan melebihi dari pengeluaran. Antara kesan adalah kurangnya penawaran untuk produk berasaskan makanan dan input pertanian yang seterusnya boleh meningkatkan harga secara drastik, bukan sahaja untuk produk berasaskan makanan tetapi juga barangan-barangan lain. Jumlah pengeluaran yang masih berada pada tahap yang sama menyebabkan masalah ini semakin serius. Selain itu juga tanah-tanah yang selama ini digunakan untuk tujuan pertanian telah digunakan untuk pembangunan dan mengakibatkan kekurangan sumber tanah untuk tujuan penanaman sumber makanan dan juga aktiviti-aktiviti penternakan. Kekurangan bekalan ini juga berpunca daripada bencana alam yang melanda negara seperti banjir dan kemarau yang berpanjangan. Selain faktor kesihatan seperti pandemik COVID-19 juga antara punca berlakunya kekurangan bekalan makanan. Antaranya ialah pandemik. Tidak dapat dinafikan sewaktu negara mengalami pandemik, pengeluaran makanan, bekalan makanan terhad dan terbengkalai dan menjadi masalah. Begitu juga dengan bencana alam seperti banjir, kita alami kemarau, pemanasan melampau di negara luar dan juga masalah-masalah yang lain berkaitan bencana alam menyebabkan tergugatnya pengeluaran bekalan makanan. Dalam pada itu, kerajaan juga disaran agar memajukan sektor pertanian domestik bagi mengurangkan kebergantungan bekalan import dari luar. Selain mewujudkan konsep pertanian dan penternakan secara berkelompok dan ia dapat menstabilkan hasil bekalan tempatan. Isu sekuriti makanan bukan sahaja berlaku di negara ini, malah ia menjadi isu utama di peringkat global. Ini susulan berpunca daripada pelbagai krisis, antaranya faktor kesihatan, perubahan iklim, peperangan dan sebagainya.
Kerajaan telah mengambil pelbagai inisiatif bagi menangani isu ini untuk memastikan rakyat tidak terus terbeban susulan peningkatan harga bahan makanan. Hairun Afandi untuk RTM. Malim Gunung Perhutanan MGP bakal menjadi mata dan telinga kepada pihak berkuasa bagi membendung sebarang kegiatan pencerobohan hutan selain menjadi panduan kepada pendaki gunung. Menyatakan komitmen itu jelas Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Seri Taqiyuddin Hassan. MGP antara lain dapat membantu Jabatan Perhutanan dan Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan dari segi penguatkuasaan pencerobohan hutan, pemburuan haram dan kepupusan haiwan. Jadi dalam KEXA dan juga dalam sektor perhutanan, kita nak jadikan Malim Gunung ini macam satu squad, mungkin satu brigade Malim Gunung Perhutanan ini. Jadi ini untuk memperkasakan lagi kegiatan inilah. Jadi itulah yang saya sebut dan insya-Allah kita akan laksanakan di peringkat kementerian dan juga jabatan kita. Beliau pada masa yang sama turut memberitahu kementerian bersetuju untuk pemberian insentif one-off sebanyak RM600 kepada 590 MGP seluruh negara yang telah menjalani kursus selama 60 jam pada tahun ini. MGP merupakan konsep yang diperkenalkan Kementerian Tenaga dan Sumber Asli serta diterajui Jabatan Perhutanan yang antara lain bagi memastikan pengurusan aktiviti pendakian lebih teratur dan selamat. Menunggang motosikal dalam jarak yang jauh pastinya memenatkan, apatah lagi jika ia membabitkan laluan mengelilingi semenanjung Malaysia dan dilakukan secara bersendirian. Pasti ada yang menganggap misi itu mustahil. Namun, trend tersebut sememangnya popular dalam kalangan kaki motor. Wartawan Fahmi Muhammad Noor mempunyai laporannya. Bermula dengan hobi mengayuh basikal bersama rakan-rakan, Muhammad Syarul Muhammad Darus, 42 tahun, kemudian beralih minat kepada aktiviti bermotor. Kejayaannya menamatkan cabaran menunggang motosikal secara solo mengelilingi semenanjung Malaysia sejauh 1,600 km dalam tempoh kurang 24 jam, merupakan pencapaian yang membanggakan. Kalau kita ramai-ramai, belum tentu kita dapat. Jadi bila kita seorang-seorang ni, dia macam-macam ujian dia sampai. Mungkin yang itu macam saya kata dapat cium bau wangi, lepas tu gajah tadi, lepas tu mungkin rezeki yang dalam perjalanan tu orang belanja makan ke apa ke, itu kita tak boleh nak cakap, itu tak boleh nak plan. Jadi bila kata tentang view tu apa semua, kita kena cuba nikmati sendiri. Jelas beliau persiapan mental dan fizikal sentiasa dititik beratkan bagi mengelak berlaku perkara yang tidak diingini semasa menunggang motosikal. Selain itu, perancangan rapi membabitkan laluan yang bakal ditempuhi juga penting agar misi yang disasarkan dapat dicapai. Kita kena pandai pilih laluan mana yang kita biasa ataupun laluan mana yang kita nak ikut. Pada saya lebih mudah kita ikut laluan yang mana yang kita tahu. Sebab kita bukannya nak ada pengintiran fam besar, ada wang tunai ke apa ke, tak ada. Ini kita buat semata-mata untuk kepuasan diri kita sendiri, untuk mendidik kita punya mental, menguji kita punya kesabaran. Pada 1 Julai ini pula, Muhammad Syarul akan meneruskan misi untuk menamatkan tunggangan sejauh 2,500 km dalam tempoh kurang 36 jam. Sokongan serta doa daripada keluarga dan rakan-rakan sentiasa menjadi penguat semangat buat dirinya untuk menamatkan misi tersebut. Support daripada family, alhamdulillah, dia orang macam menyokong lah. Dia orang tak kata jangan seorang-seorang, bahaya apa semua. So alhamdulillah dia orang pun tak ada menghalang. Cuma nasihat dia orang berhati-hati. Ada juga MPM, WhatsApp apa semua, dia bagi kata-kata semangat. Yang back in semangat pun ada untuk duit minyak, duit makan. Lepas tu daripada segi memajikan pun alhamdulillah support. Tiada yang mustahil sekiranya sesuatu itu dilakukan dengan minat dan usaha yang bersungguh-sungguh. Ibarat kata pepatah, genggam bara api biar sampai jadi arang. Laporan Fahmi Muhammad Noor, RTM.
Baik, berita perdana malam ni kita teruskan dengan perkembangan sukan. Akhtar Haji Hamzah sudah bersedia. Silakan. Cedera di muka dan tulang belakang, impian guru emas Commonwealth musnah. Ducati kembali terpantas di litar Titi Jansen selepas 2008. Assalamualaikum. Terima kasih Syaril dan juga Fiona. Malang tidak berbau. Itu yang berlaku kepada pemain skuash wanita kebangsaan S. Sivasangkari apabila disahkan tidak dapat menyertai Sukan Commonwealth 2022 pada bulan depan selepas terlibat dalam kemalangan kereta pada awal pagi Ahad. Ia sekaligus musnahkan impian pemain itu untuk membawa pulang pingat emas Sukan Commonwealth 2022. Menteri Belia dan Sukan Dato' Ahmad Faizal Azumu yang melawat Sivasangkari di Hospital Putrajaya memaklumkan pemain skuash tersebut kini dalam keadaan stabil dan dijangka memerlukan 3 bulan untuk pulih. Ketika ini kita boleh confirmkan bahawa Sivasangkari tidak dapat beraksi mewakili kontingen negara ke Tamasya Sukan Commonwealth di Birmingham pada penghujung Julai nanti. Pihak MSN dan ISN akan memantau perkembangan beliau dan akan berbincang dengan Persatuan Squash Malaysia atau SRAM untuk menentukan status penyertaannya nanti. Beliau turut memaklumkan Sivasangkari mengalami kecederaan di bahagian muka serta bahagian tulang belakang. Semalam, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia GBPM melaporkan bahawa seorang wanita cedera di kepala dalam kemalangan melibatkan sebuah lori dan kereta di Lebuh Raya Express Maju pada pukul 3.46 pagi. Sivasangkari yang merupakan pembawa jalur gemilang di Sukan Commonwealth bersama atlet powerlifting Bonnie Bunja Gustin adalah antara harapan pingat emas buat Malaysia. Beralih ke perkembangan sukan terjun, Datuk Pandalela Rinong berjaya menambah slot ke pentas akhir acara 10 meter platform wanita pada kejohanan terjun dunia FINA 2022 di Budapest, Hungary. Beliau meraih tempat ke-7 pada persaingan separuh akhir hari ini dan dijadual beraksi pada pentas akhir awal pagi esok. Dalam saingan hari ini, beliau berjaya mencatat 313.15 mata secara keseluruhan, manakala juara dunia 2019 dan pemenang pingat perak Sukan Olimpik Tokyo 2020 Chen Yuzi dari China mengungguli pusingan separuh akhir dengan 427 mata. Dalam pada itu, seorang lagi atlet China yang juga pemenang pingat emas Olimpik Tokyo, Chuan Hongchan, berada di tempat kedua dengan catatan 413.70 mata. Manakala Sally McKay dari Kanada menduduki tempat ketiga dengan 336.30 mata. Pandalela yang memenangi pingat emas Piala Dunia 2021 di Tokyo adalah atlet paling senior dalam acara 10 meter platform wanita di Budapest ini. Pada edisi 2019, Pandalela menduduki tempat kelima dalam acara 10 meter platform namun berjaya membawa pulang perak dalam acara 10 meter platform seirama wanita bersama gandingannya, Dato' Leong Man Yi. Sementara itu, pemenang pingat emas Sukan C ke-31 Uizi Liang Chiu Yi Wei memperbaiki pencapaian dalam aksi kejohanan terjun dunia FINA 2022 di Budapest, Hungary ini. Gandingan itu menamatkan saingan final 3 meter papan anjal seirama lelaki di tempat ke-11 sekaligus lebih baik berbanding pencapaian tempat terakhir pada kejohanan sama 2019. Dalam aksi di Budapest, Ziliang Yiwei tampil dengan terjunan konsisten dengan mengumpul 337.83 mata. Pemenang emas Sukan Olimpik Tokyo 2020, Wang Zhonyuan Chao Yuan dari China mengungguli aksi tersebut dengan 459.18 mata. Manakala pasangan Britain Jack Lawler Anthony Harding membawa pulang pingat perak dan gangsa milik Lars Ridiger Timo Bartel dari Jerman.
Kejohanan Badminton Terbuka Malaysia 2022. Pengarah Kejurulatihan Persatuan Badminton Malaysia BAM, Rexy Mainaki, menegaskan pergu lelaki dan wanita negara telah menunjukkan perkembangan positif sewaktu sesi latihan sekaligus bersedia sepenuhnya bagi menghadapi kejohanan itu esok. Jelas beliau latihan selama seminggu bersama pasukan Chinese Taipei, Belanda dan Perancis telah berjaya membantu pemain menajamkan kemahiran masing-masing. Tidak hanya dapat itu shot yang sama everyday, tapi ada satu peran-peran yang beda ya. Tapi kita nampak memang kita punya player itu semua siap sedialah untuk Malaysian Open ini yang bermula esok. Beliau berkata demikian kepada media selepas sesi ujian gelanggang di Axiata Arena, Bukit Jalil. Sementara itu, bagi bergu lelaki negara Man Wei Chong, beliau kini bebas daripada kecederaan dan tidak sabar untuk memulakan aksi di Axiata Arena esok. Ini court rasa okey juga sebab ini stadium besar. Angin ada sikit aja, bukan kuat sangat. Bagi pasangannya T. Kai Woon, aksi terbuka Malaysia bakal dimanfaatkan sebaiknya selain menjadi medan pendedahan buat mereka menentang jago-jago dunia. Rasanya mesti tak senang lah sebab semua international player pun, so saya rasa kita fight lah, ini chance untuk kita. Aksi MotoGP 2022, pelua pasukan Ducati Francesco Bagnaia berjaya mengekalkan momentumnya sehingga penghujung perlombaan untuk memenangi Grand Prix Belanda di litar TT Essen. Ini juga adalah kemenangan ketiganya pada musim ini. Dalam perlombaan tersebut, Bagnaia membuktikan jentera Ducati mampu beraksi lebih baik di litar TT Essen. Beliau yang bermula di petak hadapan menamatkan saingan dengan catatan masa 40 minit 25.205 saat. Very happy after this, the past two races that we have a bit of better luck. More the first one, the second one maybe I had to manage a bit better in this situation, but it's really great to have this win, this victory before the summer break. Tempat kedua menjadi milik pelumba rookie daripada pasukan VR46 Racing, Marco Bezzecchi, manakala Maverick Vinales yang mewakili pasukan Aprilia melengkapkan podium di tempat ketiga. Kemenangan di litar TT Essen juga mampu mengubat kekecewaan Bagnaia yang sebelum ini gagal menamatkan dua perlumbaan terakhirnya di Catalunya dan Jerman. Lebih membanggakan, ini juga kali pertama Ducati memenangi perlumbaan di litar tersebut dengan kali terakhir pada 2008 menerusi Casey Stoner. Kejohanan tenis Wimbledon 2022, Novak Djokovic yang bakal memulakan cabaran pada malam ini optimis mampu menyaingi rekod dimiliki bekas juara dunia Pete Sampras sebagai juara Wimbledon 7 kali. Keyakinan itu susulan ketiadaan Daniil Medvedev yang tidak dibenarkan bertanding selain Alexander Zverev yang masih cedera. Juara bertahan berusia 35 tahun itu akan memulakan saingan bertemu pemain Korea di ranking ke-75 dunia, Won Sun Woo. Bagi Djokovic, kejuaraan kali ini perlu dimanfaatkan sebaiknya kerana ia akan menjadi penyertaan terakhir beliau pada musim ini. Ini kerana keengganannya untuk mendapatkan vaksin telah menyekat beliau memasuki Amerika Syarikat untuk menyertai Terbuka Amerika pada Ogos ini. Baiklah, sekian edisi Dukan 27 Jun. Saya Muhammad Akhtar Haji Hamzah. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi.
Terus kembali. Kemunculan ikan paus di perairan antara Pulau Payar dan Segantang di Langkawi, Kedah menarik perhatian netizen. Rata-rata netizen menyuarakan keterujaan masing-masing selepas melihat video berdurasi 1 minit 16 saat dimuat naik di media sosial. Ya, kita saksikan dalam segmen Hashtag. Ini dia video penemuan ikan paus di perairan pulau ini telah dibuat naik menerusi Facebook oleh Syuhaimi Zulkifli beberapa hari lepas. Menerusi komen, rata-rata netizen kagum dengan penemuan spesies itu. Bagaimanapun, Pegawai Perikanan Daerah Langkawi Azhar Ahmad mengakui ikan paus ini sering ditemui di perairan Langkawi secara bermusim. Sebelum ini, dugong dan dolfin turut ditemui di Langkawi. Di India pula, seekor anjing telah diraih secara besar-besaran dalam majlis ulang tahunnya. Krish bukan sahaja diraih tetapi juga turut diberi kek hari jadi seberat 100 kg. Video yang dimuat naik Karnataka Tak di Twitter bagaimanapun tidak menyatakan usia haiwan peliharaannya. Dan ini pula, seorang wanita menemui makhluk aneh di pesisir pantai di Britain. Lapor akhbar Metro UK, Shell Longmore menyiarkan imej itu di Facebook miliknya sebelum tular di media sosial. Namun tidak dapat dipastikan spesies makhluk itu, tetapi rata-rata netizen menyatakan ia kelihatan seperti makhluk asing. Baik, berita perdana 27 Jun 2022 berakhir di sini. Jangan lupa untuk ikuti program inklusif selepas ini. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.